Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currentsville MY. Seperti yang kita tahu, Sabah akan mengadakan pilihan raya negeri ke-17 tidak lama lagi. Adakah Anda sudah bersedia untuk menyaksikan satu lagi babak drama politik yang bakal menentukan masa depan negeri ini? Tapi sebelum itu kita kena faham dulu apa yang sedang berlaku. Daripada persiapan SPR ke isu lompat parti, sampailah ke pelantikan Tun Musa Aman sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah. Banyak benda yang kita boleh bincangkan dan semestinya kita akan kupas segala kontroversi yang ada. Jadi teruskan bersama channel ini Currentsville MY dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen nanti. Baru-baru ini, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun, mengumumkan bahwa SPR sudah bersedia untuk mengendalikan PRN Sabah ke-17. Katanya semua jentera di peringkat akar umbi sudah bersiap siaga dan pilihan raya boleh diadakan pada bila-bila masa. Beliau juga bertemu dengan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu untuk membincangkan perkara ini. Tapi apa yang menarik dalam pertemuan ini adalah nasihat Tun Musa kepada SPR untuk memastikan pilihan raya berlangsung dengan lancar demi keamanan dan kestabilan politik negeri. Dengar macam biasa saja, tapi kalau kita imbas kembali sejarah politik Sabah, kestabilan politik ini memang satu isu yang sangat besar. Adakah Anda ingat PRN Sabah ke-16 pada tahun 2020? Ketika itu Gabungan Rakyat Sabah GRS berjaya mengambil alih kerajaan negeri daripada warisan selepas berlakunya krisis politik yang menyebabkan pembubaran DUN. Tapi lepas itu apa yang jadi? Politik Sabah terus bergolak dengan beberapa adun lompat parti yang akhirnya membawa kepada satu lagi ketidakstabilan politik. Jadi bila kita bercakap tentang PRN ke-17 ini, satu soalan besar pun muncul. Adakah Sabah akan terus berada dalam kitaran ketidakstabilan ini atau adakah kali ini akan ada perubahan yang besar? Dan kalau kita bercakap pasal perubahan, kita tidak boleh lari daripada membincangkan pelantikan Tun Musa Aman sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah. Ini satu lagi topik yang menimbulkan banyak persoalan dan kontroversi. Tun Musa Aman bukan nama yang baru dalam politik Sabah. Beliau juga pernah menjadi Ketua Menteri Sabah dari tahun 2003 hinggalah 2018. Tapi yang lebih menarik, beliau pernah berdepan dengan pertuduhan rasuah dan penggubahan wang haram yang bernilai lebih 40 juta ringgit. Walaupun beliau akhirnya dibebaskan daripada semua pertuduhan tersebut pada tahun 2020, persepsi masyarakat terhadap beliau masih lagi berbelah bagi. Jadi apakah pelantikan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri sesuatu yang wajar? Ada yang kata kalau mahkamah sudah bersihkan nama beliau maka tidak ada masalah untuk beliau dilantik. Tapi pada masa yang sama ada juga yang berpendapat bahwa individu yang pernah dikaitkan dengan kes sebegini tidak sepatutnya diberikan jawatan tertinggi negeri. Ini adalah soal integriti dan image kepimpinan Sabah. Dan kalau kita lihat konteks yang lebih besar, adakah ini satu isyarat bahwa Sabah masih terperangkap dalam kitaran politik lama? Satu lagi persoalan yang tidak boleh kita abaikan adalah budaya lompat parti dalam politik Sabah. Ini bukan perkara yang baru. Dalam beberapa dekad yang lalu kita sudah tengok bagaimana wakil rakyat Sabah sering bertukar parti selepas menang pilihan raya menyebabkan ketidakstabilan politik yang berpanjangan. Perkara ini juga yang menyebabkan kerajaan Sabah sering berubah-ubah. Bayangkan rakyat sudah buat pilihan tetapi selepas pilihan raya pula wakil rakyat yang mereka pilih melompat ke parti yang lain. Bukankah ini satu bentuk pengkhianatan kepada mandat rakyat?
Pada tahun 2025, Kerajaan Persekutuan pun sudah meluluskan Akta Anti Lompat Parti. Tapi sejauh manakah keberkesanannya dalam konteks Sabah? Sebab kita tahu, dalam politik Sabah segala-galanya mungkin berlaku. Adakah PRN ke-17 nanti akan menyaksikan sekali lagi permainan politik lompat parti ini? Dan kalau ya, adakah ini bermakna rakyat Sabah sekali lagi akan menjadi mangsa permainan politik elit? Selain itu, kita juga perlu membincangkan peranan SPR dalam memastikan pilihan raya yang telus dan adil. Sejarah pilihan raya di Malaysia bukanlah bebas daripada kontroversi. Kita pernah dengar tentang isu daftar pemilih yang meragukan, dakwaan politik wang, serta tuduhan ketidaktelusan dalam pengendalian pilihan raya. Jadi mampukah SPR memastikan PRN Sabah ke-17 ini akan berlangsung tanpa sebarang penyelewengan? Adakah pengundi Sabah boleh yakin bahwa suara mereka akan dihormati dan keputusan pilihan raya nanti benar-benar mencerminkan kehendak rakyat? Dan akhir sekali, satu persoalan besar yang kita semua perlu fikirkan. Adakah PRN Sabah ke-17 ini sekadar satu lagi episod dalam kitaran politik lama, atau adakah ia akan menjadi titik perubahan bagi negeri ini? Sabah ini kaya dengan sumber asli, strategik dari segi geopolitik, dan memiliki satu potensi yang amat besar. Tapi selama ini politik yang tidak stabil sering menjadi penghalang kepada pembangunan negeri ini. Sampai bila Sabah perlu berhadapan dengan isu yang sama berulang-ulang kali? Sampai bila rakyat Sabah perlu melihat kepimpinan negeri bertukar tangan tanpa ada kestabilan jangka masa yang panjang? Oleh itu, apakah pendapat Anda semua? Adakah PRN Sabah ke-17 ini akan membawa perubahan yang diharapkan rakyat? Atau adakah ia sekadar satu lagi ulangan politik lama? Adakah Tun Musa Aman pilihan yang tepat sebagai yang di-Pertua Negeri? Dan yang paling penting, adakah sistem politik Sabah perlu dirombak sepenuhnya untuk memastikan negeri ini akhirnya mendapat kestabilan yang sebenar? Kongsikan pandangan Anda, ulaskan pandangan Anda serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah, sebab kita mahu dengar apa pendapat rakyat Sabah sendiri tentang masa depan negeri ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk terus mengikuti perkembangan politik Malaysia. Sampai jumpa lagi di dalam video ulasan yang seterusnya. Sekian, terima kasih semua.